Hari ini saya akan menerangkan tajuk berkenaan dengan supply and demand, iaitu isu harga dan bekalan telur di Malaysia pada tahun 2025. Pada tahun 2025, rakyat Malaysia sekali lagi berdepan isu kenaikan harga dan kekurangan bekalan telur di pasaran. Hal ini menjadi perhatian ramai kerana telur adalah antara makanan asas harian yang murah dan mudah didapati. Media sosial dan berita tempatan menunjukkan rak kosong di pasaraya serta rungutan pengguna. Supply and demand dalam konsep ekonomi. Dalam ekonomi, supply merujuk kepada jumlah barangan yang pengeluar sanggup dan mampu keluarkan pada sesuatu harga, manakala demand ialah jumlah barangan yang pengguna sanggup dan mampu beli pada sesuatu harga. Supply penawaran menurun. Pengeluar telur menghadapi kos pengeluaran yang lebih tinggi, terutamanya kos makanan ayam, contohnya jagung dan soya yang diimport. Sebahagian ladang ayam mengurangkan pengeluaran kerana tidak mampu menampung kos, menyebabkan bilangan telur di pasaran menjadi kurang. Selain itu, demand permintaan kekal atau meningkat. Telur kekal sebagai bahan makanan utama dalam banyak keluarga, terutamanya ketika inflasi menyebabkan harga daging dan ikan naik. Permintaan telur tinggi semasa musim perayaan atau cuti sekolah juga menyumbang kepada kekurangan stok kerana telur merupakan bahan utama dalam pembuatan kek. Akhir sekali, kesan kepada harga. Apabila permintaan melebihi penawaran, harga akan meningkat. Inilah yang berlaku. Harga telur naik kerana pembeli ramai, tetapi pengeluar tidak dapat menyediakan bekalan yang cukup. Ini adalah kipas tangan daripada jenama Gojodoh yang sedang menjadi trend ataupun viral di TikTok. Disebabkan oleh kualiti yang bagus serta dipromosikan oleh ramai orang, permintaan terhadap kipas ini meningkat secara mendadak. Selain itu, pihak penjual turut menawarkan harga promosi sehingga 73%, menyebabkan harga turun daripada RM180 hingga ke RM50. Menurut hukum permintaan, apabila harga turun, maka permintaan terhadap produk tersebut akan meningkat. Penjual turut meningkatkan penawaran produk bagi memenuhi permintaan yang tinggi, selaras dengan hukum penawaran. Dalam situasi ini, jika pada harga RM50.15, kuantiti yang diminta oleh pelanggan sama dengan kuantiti yang ditawarkan oleh penjual, maka harga tersebut boleh dianggap sebagai titik keseimbangan. Hal ini berlaku apabila tiada lebihan permintaan ataupun tiada lebihan penawaran dan pasaran akan berada dalam keadaan yang stabil. Contoh ini menunjukkan bagaimana permintaan dan penawaran boleh dilihat dalam kehidupan seharian kita. Di sini saya masih membincangkan tentang topik penawaran dan permintaan dengan satu contoh mudah, iaitu tambang Grab. Seperti yang dirujukkan dalam gambar ini, perjalanan adalah sama, iaitu dari Kolej Bunga Raya Unimas ke Samar Mall. Tetapi harga tambang Grab adalah berbeza. Pada gambar sebelah kiri, tambangnya ialah RM8, manakala pada gambar kanan tambangnya lebih murah, iaitu RM6. Kenapa ia berlaku? Ia berkait rapat dengan hukum penawaran dan permintaan. Penawaran iaitu jumlah pemandu Grab yang bersedia menawarkan permintaan mereka pada satu-satu masa. Permintaan iaitu jumlah pengguna yang ingin menggunakan perkhidmatan Grab pada waktu tersebut. Dalam gambar sebelah kiri, ada yang menunjukkan tambang lebih mahal kerana permintaan tinggi. Ini mungkin pada waktu sibuk seperti tengah hari, hujan atau waktu ramai orang pulang dari kelas. Dalam situasi ini, permintaan lebih tinggi daripada penawaran. Jadi, harga akan naik kerana pengguna berebut untuk mendapatkan perkhidmatan. Sebaliknya, dalam gambar sebelah kanan, tambangnya menjadi lebih murah. Ini mungkin berlaku semasa waktu kurang sibuk. Jadi, permintaan rendah atau pemandu Grab ramai pada masa itu. Ini akan mempengaruhi tingkah laku pengguna di mana seperti ada yang menunggu harga turun sebelum menempah Grab. Jadi, daripada contoh ini, kita boleh nampak bagaimana penawaran dan permintaan mempengaruhi harga sesuatu perkhidmatan secara langsung. Hai, nama saya Brand Joyce anak Leng. Di sini saya akan membentangkan tentang opportunity cost atau dikenali sebagai kos peluang. Opportunity cost atau kos peluang merupakan nilai terbaik yang anda korbankan, dan dalam konteks ini ia melibatkan pertukaran atau dikenali sebagai trade-off. Di sini saya mengambil contoh mengenai dua buah kereta, iaitu
Toyota Vios berharga RM89,000 hingga RM95,000 Malaysia. Manakala Proton Saga berharga RM34,800 hingga RM44,800. Di sini, pembeli akan membeli Toyota Vios yang mempunyai perbezaan harga sebanyak hampir RM50,000 berbanding dengan Proton Saga, dan jelas Toyota Vios di sini lebih mahal daripada Proton Saga. Pembeli tersebut terpaksa mengorbankan RM50,000 untuk membeli sebuah kereta Toyota Vios kerana kemewahan keretanya berbanding dengan Proton Saga. Secara kesimpulannya, duit RM50,000 itu sepatutnya dapat digunakan untuk tujuan aset lain seperti menampung perbelanjaan harian, pelaburan atau digunakan untuk melancong. Tetapi di sini pembeli mengorbankan duit sebanyak RM50,000 untuk sebuah kereta. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan apa itu opportunity cost ataupun kos lepas. Berdasarkan pada gambar ini, dapat kita lihat bahawa seorang pelajar sedang membuat pilihan sama ada dia hendak membeli baju baru di Shopee ataupun menyimpan duit tersebut untuk membeli tiket kepada terbang supaya dia dapat balik semasa cuti semester nanti. Apa itu opportunity cost? Opportunity cost ataupun kos lepas ialah nilai pilihan terbaik yang dikorbankan apabila kita membuat sesuatu keputusan. Dalam situasi pada gambar ini, jika pelajar itu membeli baju baru, dia kemungkinan tidak akan mempunyai duit yang cukup untuk membeli tiket penerbangan untuk balik kampung semasa cuti semester nanti. Jadi opportunity cost ataupun kos lepas bagi membeli baju ialah kehilangan peluang untuk balik cuti semester. Contoh ini menunjukkan bahawa kita semua selalu membuat keputusan yang melibatkan opportunity cost dalam kehidupan seharian kita, terutama bagi seorang pelajar yang ada bajet yang terhad. Itu saja. Dalam ekonomi, keanjalan permintaan harga mengukur sejauh mana kuantiti permintaan terhadap suatu barang berubah apabila berlaku perubahan harga. Di sini barang yang dikaji dua jenama telur yaitu QL Omega dan Selenium. QL Omega Large berharga RM19, manakala QL Omega X medium berharga RM18.50. QL Selenium X Large pula berharga RM19, manakala QL Selenium X medium berharga RM18.50. Analisis ganjalan, telur merupakan barang yang digunakan seharian, jadi walaupun harga telur berbeza mengikut size dan jenis, pengguna tetap akan membeli, cuma mungkin beralih kepada size atau jenama lain. Di sini menunjukkan telur mempunyai tahap ganjalan tidak anjal, yaitu permintaan telur tidak banyak berubah walaupun harganya RM18.50 atau RM19, dan perubahan harga hanya sekitar RM50, jadi kuantiti diminta kekal dan hampir sama. Tiada pengganti sempurna bagi telur dalam kebanyakan masakan, menjadikan permintaannya kurang responsif terhadap perubahan harga. Dan berdasarkan gambar ini juga, apa yang saya boleh rumus ialah telur jenama QL termasuk dalam barang keperluan yang menunjukkan permintaan tidak anjal dan bermakna pengguna akan tetap membeli walaupun berlaku perubahan kecil pada harganya. Saya Muhammad Firdaus Hakimi bin Muhammad, nombor metrik 107145. Ini membentangkan tentang keanjalan berserta dengan contoh dalam kehidupan nyata yang ada. Gambar ini diambil di sebuah pasar raya yang menunjukkan pelbagai jenis beras 5 kg dengan harga yang berbeza, dari RM24.50 hingga RM74.50. Dalam konteks ekonomi, ini menunjukkan keanjalan harga permintaan beras mahal seperti Faizal Mohul beras basmati mungkin mempunyai permintaan tidak anjal kerana orang ramai terus membelinya kerana faktor kualiti premium. Sebaliknya, beras yang lebih murah seperti beras wangi Raja Seafood atau beras wangi Apple mungkin mempunyai permintaan anjal kerana pelanggan boleh dengan mudah beralih kepada jenama lain jika berlaku perubahan harga.